Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah ala kulli hali wa kulli ni'matin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa al-fudalih. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syrah sudurana wa anzil ala qulubina sakinatan wa shifaan min kulli da'in wa saqaman ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik semua yang dikasihi Allah Taala, sihat ya semua. Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, pada pagi Jumaat hari yang ke-8, kita berpuasa 1441 Hijrah, insya-Allah. Alhamdulillah, wassallam alhamdulillah. Tiada ada yang limpah kurnia Allah Ta'ala yang kita perolehi ini, melainkan dengan lafaz syukur yang sebenar-benarnya, yang mana dari sudut adab yang telah saya kongsikan sebelum ini, maksudnya bila dengar kataan syukur saja, kita adalah orang yang melafazkan perkataan syukur itu alhamdulillah. Dan saya juga telah kongsikan sebelum ini tentang lafaz syukur ahli syurga, dan tak salah kiranya kita nak mengulang-ulang akan lafaz syukur mengikut standard ahli syurga itu adalah kita adalah orang yang berada, yang menjadi pilihan Allah Ta'ala berada dalam syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala aminin. Kalau gitu, jom kita baca lafaz syukur ahli syurga. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Itu lafaz syukur ahli syurga saat dia bertemu antara satu sama lain. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya tuan? Pagi yang penuh barakah. Sahur tadi macam mana? Okey, baik. Semua dikasihi Allah Ta'ala, insya-Allah. Pagi ni oleh kerana tadi saya mulakan dengan melafazkan syukur, yakni syukur ahli syurga itu. Ini alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dia ada syarahnya sendiri. Insya-Allah satu masa pagi esok ke insya-Allah kita bincang sedikit, detailkan sedikit tentang doa ini. Namun pagi ni semua dikasihi Allah Ta'ala, kita berbincang tentang Rayyan. Ini pintu Ar-Rayyan. Yakni pintu syurga untuk orang-orang yang berpuasa. Lis-shaim, mereka yang berpuasa itu. Mereka yang berpuasa itu. Seperti mana kita bincang semalam tentang kelebihan keberkatan yang ada dalam sahur itu sendiri. Dan keberkatan-keberkatan ini yang kita dah mulakan pagi tadi, kita dah bincangkan. Dan itu seluruh daripada keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan ini, yang mana kita berpuasa di dalamnya, maka inilah yang kita perlu
ambil maklum sebagai motivasi untuk kita semua. Sebab kita beribadah khusus kehadap Allah SWT ni dengan nilai keikhlasan yang ada pada diri masing-masing, yang tidak tahu aras ukurnya masing-masing, melainkan semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Nak ukur ikhlas, kita telah bincang, nak ukur ikhlas ni kadar mana, Allah Ta'ala alam, semua itu adalah daripada rasa yang ada dalam diri kita semua. Ya, rasanya yang mana rasa ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Lebih-lebih lagi lah dalam keadaan kita berpuasa pada saat sekarang ini. Kerana nak ukur orang yang berpuasa itu pada sudut zahirnya, walaupun gagah perkasa, dia boleh buat tunjuk muka yang lemah itu, yang penat itu tak makan 10 hari. Walaupun badannya sadu, badannya besar, badannya nampak gagah perkasa, boleh buat. Boleh buat. Atau orang yang kurus ke, orang yang nampak macam lemah pada fizikal, tapi dia dari sudut puasa gagah perkasa. Antara bandingan. Wallah Ta'ala alam. Sebab keupayaan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keberkatan yang kita perolehi dalam waktu bersahur, motivasi yang kita dapat untuk memberi semangat menjalani suatu daripada perintah Allah Azza wa Jalla ini. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala ke atas hambanya, hamba ni, yakni kita semua ni, hamba Allah Ta'ala, yang mana yang telah menyatakan keimanannya. Hadirin semua yang dikasih Allah Ta'ala, bila dengar perkataan hamba ni, kita kena letak aras diri kita ni, yakni telah pun menyatakan keimanannya. Yang mana yang mengisytiharkan keimanannya. Yang telah pun menunjukkan sifat-sifat dan sikap-sikap sebagai orang yang beriman. Bukan hanya daripada zahirnya, malah keseluruhan daripada dirinya itu, tingkah lakunya, perkataannya semua menunjukkan sikap dan sifat orang yang beriman. Itu lambang kepada hamba Allah Ta'ala dengan penuh keimanan dan ketakwaannya itu sendiri. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala, maka suatu motivasi dalam kita menjalani ibadah Ramadan ini, Allah menyediakan yakni syurga kepada orang-orang yang menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, yang mana pintu yang dinamakan pintu untuk syurga ni, yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa itu, namanya Ar-Rayyan. Nama Ar-Rayyan. Kalau dalam perbincangan yang lain, dalam sabar itu cinta, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang penyabar, orang-orang yang dalam sabirin, mereka juga disediakan syurga. Mereka juga disediakan syurga. Syurga Ad-Danim untuk orang yang penyabar, benar-benar bersabar, penuh dengan kesabaran dalam dirinya, seperti mana dia ini sekarang menjalani suatu daripada ibadah puasa ini dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kesabaran. Makna sabar juga menahan diri, makna puasa juga imsak, menahan diri. Dia seganding dan dia seiring. Orang yang berpuasa, dia seiring, mesti ada padanya adalah kesabaran. Maka hadirin duyufur rahman, kita bincang dulu hari ini insya-Allah adalah berkenaan dengan pintu Ar-Rayyan, dikhususkan kepada mereka yang berpuasa. Hadis riwayat Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah haza khair faman kana min ahli salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita ambil motivasi ini dengan sebaik mungkin
untuk kita menjadi orang yang benar-benar bersemangat untuk berpuasa dengan sebaik mungkin dalam bulan yang penuh keberkatan ini, di hari yang penuh barakah ini juga. Baik. Sesiapa man anfaqa. Saya ulangkan sedikit. Bila sebut perkataan, dengar perkataan man, sesiapa, hadirin letaklah orang itu adalah saya. Saya yang saya maksudkan diri semua sekali lah. Yang bersama dengan saya saat yang berada dekat masjid sekarang ni, mereka yang sahabat-sahabat yang bersama dengan saya saat sekarang ni, bila dengar saja mana-manalah asatizah ataupun guru-guru dia sebut man, ada perkataan man sahaja, yakni sesiapa, barang siapa, terus mari suatu rasa saya itu. Maknanya kita berada dalam kelompok itu. Dalam kelompok mana? Kelompok bila disebut mereka adalah orang yang membuat kebajikan. Membuat kebajikan. Atau yang lebih beradab kita sebut Allahumma rizqni. Ya Allah, rezekilah kepadaku. Menjadi orang yang sedemikian. Dan bukan bila dengar man ahli nar, sesiapa sebagai ahli neraka nak kata amin, habis lah kita, huru-hara. Tak. Wa iyazubillah. Minta jauh terus. Jadi sekarang ni kita adalah mendengar man anfaqa. Sesiapa yang berinfak. Berinfak zaujaini fi sabilillah, yang mana berinfak hartanya sebanyak 2 kali pada jalan Allah Ta'ala, maka nudiya min abwabil jannah ya abdallah, maka dia akan diseru untuk masuk pintu, untuk masuk melalui pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Maksudnya siapa yang berinfak 2 kali di jalan Allah, maka dia akan diseru untuk masuk melalui pintu syurga. Ya, Allah pun seru balik. Ya abdallah, wahai hamba Allah. Siapa hamba Allah? Saya. Gitu. Siapa hamba Allah? Saya. Saya jangan rujuk pada saya tahu. Pakai buku saya rujuk saya sendirilah. Hadirin rujuk pada diri sendirilah. Pada diri kita. Kalau hadirin sebut kata apa? Aku. Akulah. Aku itulah. Kalau kita kata diri sendiri ni, dia diri sendiri. Sebab dia ada dalam kuliah-kuliah sebelum ni penuh kita tanya tak. Tanya siapa hamba Allah Ta'ala? Ini soalan. Sebab bila sebut ya ayyuhallazina amanu, contoh, wahai orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Ada hak jawab orang-orang yang terdahulu. Ada orang jawab Nabi Adam. Ada yang jawab sampai dulu orang yang beriman. Habis sekarang ni siapakah orang beriman tu? Nak tahu soalnya sebut siapa dia? Kita nak tahu siapa sahaja. Kita boleh sebut tak siapakah orang beriman? Saya. Sebab ijtihad seruan ke atas siapa yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah menyatakan keimanan dia ni. Apa yang ada pada hari ini dan apa yang akan datang. Maksudnya saya, kita semua. Gitu. Boleh? Maka bila Allah seru balik, ya abdallah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Wahai hamba Allah, siapa? Saya, ya Allah, akulah hambamu. Itulah kebaikan yang kamu buat. Sedekah. Maka masuklah syurga melalui jalan sedekah kamu. Okey, baik. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Sesiapa yang banyak melakukan solat, maka dia akan dipanggil masuk syurga melalui pintu solat. Masuk pintu solat akhir ni. Solat fardu lah. Solat fardu hak kita buat. Itu keutamaan. Ni jangan salah faham dengan keadaan sekarang. Sekarang ni kita masya-Allah tabarakallah. Saya pengurusan masjid di Shah Alam, memang saya antara yang mengurus takbir sebagai timbalan nazir. Setiap kali nak masuk Ramadan, antara perkataan, sebab saya bagian dakwah, saya akan bagi tahu. Kata semua para jemaah dikasihi Allah Ta'ala, raikan masjid, raikan rumah Allah Ta'ala ini bukan mengikut bulan, bukan mengikut musim. Sebab apa hadirin maklum semua sekali. Ini keadaan sekarang kerana PKP. Kata hadirin maklumlah apa yang berlaku, iaitu setiap kali sahaja masuk Ramadan,
semua masjid-masjid, semua surau-surau akan penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak marah. Alhamdulillah, syukur Allah, ya Allah, syukurnya tengok. Sebab orang masing-masing nak merebut keberkatan-keberkatan, pahala-pahala dalam bulan yang penuh istimewa ni dah. Alhamdulillah, kita raikan. Yang selalu dipesan supaya yang ramai-ramai ini supaya menjadi orang yang istiqamah, kekal, selalu mari, datang selalu, lepas Ramadan pun mari juga raikan. Supaya orang kita ni melekat, iaitu apa dia? Tarbiyah kita dalam bulan Ramadan ini melekat dalam diri kita dengan niat kita yang baik, niat kita yang benar, maka tabarakallah berkekalan dalam bulan-bulan yang lain tetap meraihkan dan menyantuni rumah Allah Ta'ala sebagai hamba Allah dengan sebaik mungkin. Namun setengah daripada setengah akan berlaku habis kosong balik. Dan bila kita tanya kenapa, ini jadi isu. Antara setengah-setengah tu mereka lebih cenderung untuk solat tarawih itu. Solat tarawih tu. Kita pun pelik. Kenapa solat tarawih? Bukan apa Ustaz, setahun sekali kita boleh pulung solat tarawih ni. Mari ramai-ramai seronoklah kita jumpa kawan-kawan. Habis yang fardu? Soalan, hak fardu. Hak fardu ni ada setengah daripada setengah tidak jadi cakna ke atas diri dia. Seolah-olah ini salah faham yang bersangatan. Seolah-olah dengan solat tarawih yang banyak kali dia buat 8 rakaat itu boleh cover solat fardunya yang ditinggalkan. Salah faham. Jangan gitu. Tak kena. Yang dimaksudkan orang yang masuk kepada pintu syurga yang melalui pintu solat dia, makanya solat utama atas ini solat fardu itu lengkaplah satu. Kemudian diikuti dengan solat-solat sunat yang lain. Maka pintu untuk orang yang solat ini ada pintu dia. Pintu untuk ke syurga Allah Ta'ala. Semua maklum hisab yang pertama di akhirat nanti adalah solat kita. Solat mana? Solat fardu. Solat fardu yang kita buat sekarang ni kita pun risau dia punya level atau peratus dia tu, kualiti dia atau nak panggil apa lagi? Pencapaian kalau dia punya standard dia tu mengikut standard Rasulullah. Awal. Dia punya level solat tu dalam solat kita tu sendiri. Kok kita risau? Takut Allahu Akbar. Ialah solat kita kan macam mana? Kita tahu tentang solat kita kadar mana dari sudut khusyuk kita, dari sudut kesempurnaannya, dari sudut kita tak tahu. Hak kita duk buat ini pun kita risau, apatah lagi orang yang tak buat. Itu yang Allahu Akbar. Maka kita iringi dengan solat-solat sunat. Untuk menampung daripada solat fardu yang kita buat ini, berusaha untuk sempurnakan, namun masih ada kelemahan, kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kalau bincang pasal ni dari sudut ihsan bab solat ni, antara guru pernah pesan, kita nak solat tu, kita serah diri dah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Kita bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita dah serah diri dah pada Allah Ta'ala. Nak angkat takbir ni, serah diri dah. Kadar mana boleh kita usahakan untuk jadi orang yang khusyuk, kadar itu. Saat itu. Lepas tu Allahu Akbar. Itu kita banyak istighfar, kita iringi dengan solat-solat ba'diyah, qabliyah dan berbagai solat taubat dan pelbagai adalah kita nak mohon kepada Allah Ta'ala kesempurnaan pada solat fardu kita buat itu capai. Kalau tak, mudah-mudahan solat-solat sunat-sunat yang lain ni boleh menampung. Inilah bila kita buat solat sunat tarawih ni, kita buatlah berapa mampu yang kali sekalipun, saat kita boleh buat itu, sekiranya Allah boleh menampung solat fardu yang kita buat ni, Allahu Akbar. Satu keberuntungan lah. Maka insya-Allah lah kita ke syurga Allah Ta'ala melalui pintu solat itu. Gitu. Bukan dipulung hak sunat tu, meninggalkan yang fardu. Ni salah faham ni. Ni yang salah faham ni. Buat banyak sunat. Banyak sunat. Bagus, bukan kata solat tu bagus. Namun tertolak dari yang tadi. Hak fardu kita tak buat tu. Macam mana dia nak nampung dengan hak sunat nak tampung dengan fardu kalau fardu tak buat? Allah Akbar. Ini baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Kemudian apa ya? Man, waman, dan sesiapa. Yang tadi ingat bila sebut apa? Faman kana ahlas solah, ya Allah, akulah itu ahli solat. Gitu. Sayalah ya Allah. Allah marzuqni. Rezekilah padaku ya Allah menjadi ahli solat. Gitu. Kemudian waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad.
Siapa? Saya, ya Allah, yang banyak berjihad pada jalan Allah Ta'ala kan, maka dia akan diseru melalui pintu jihad. Jihad, hadirin kena maklum, jihad ini dalam dua keadaan. Pertama, jihad adalah mengangkat senjata. Peranglah, jihad dengan perang. Angkat senjata bila sampai masa seruan jihad. Jihad pada mengangkat senjata. Namun dalam keadaan kita sekarang, di bumi Malaysia yang penuh aman sekarang ini, kita berada dalam ketenangan sekarang, damai, walaupun ada apa-apa isu sekalipun, kita masih lagi dalam keadaan yang baik. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, duduk dalam keadaan ini dengan sebaik mungkin keadaan kita. Kita hanya diuji dengan virus ini tak. Kita lihat bagaimana tahap dia punya huru-hara ke? Tak huru-hara sangat ke? Daripada mana disiplin-disiplin ditetapkan? Fitnah terbesar dalam seluruh kehidupan pemerintahan ini adalah perang. Itu fitnah terbesar. Bila fitnah besar mari dalam keadaan perang, Masya Allah, tabarakallah, huru-hara. Maka bila datang seruan jihad itu mengangkat senjata, angkat senjata. Sekarang kita dalam seruan jihad mana? Jihad kita nak melawan kehendak diri pun, Masya Allah, tabarakallah. Jihad nak melawan apa daripada rasa diri. Saya suka adalah nak kongsi sangat hadirin dalam ibrah doa yang saya tak kongsikan sebelum ini tentang doa Allahumma alhimni rusydi. Boleh amal-amal lah, Masya Allah. Seronok dia punya keberkasan, dia punya kesan, dia punya rasa tu. Kita minta Allah Ta'ala ilham kepada kita beroleh petunjuk ke arah kebaikan. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi, dan aku berlindung ya Allah denganmu daripada kejahatan diriku sendiri. Oh, tabarakallah. Jadi kita jihad kerana nak lawan kejahatan dalam diri kita. Kita ni jihad nak lawan kejahatan dari diri kita. Sebab itulah bila ditanya kehendak kita dalam bulan Ramadan, kalau ikut kehendak kita, kita nak apa sebenarnya? Kalau tidurlah. Tak. Kalau tidur dengan penat, tidurlah. Tidur sampailah ke petang nak berbuka baru nak bangun. Macam tu. Allahu akbar. Tabarakallah subhanal khaliqi. Maka kita adalah orang yang sedang berjihad untuk melawan kehendak diri. Kejahatan yang ada dalam diri kita. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali orang itu mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Allah pandu kita. Allah ilham kepada kita untuk buat kebaikan. Saat itulah kita berada dalam nilai-nilai yang baik. Maka kita lengkapkan dengan perkara-perkara yang sunat, perkara kebaikan. Tadi. Dengan apa tadi? Dengan sedekah. Masya Allah. Tabarakallah. Subhanal khaliqin. Baik, dengan infaknya yang telah bincang. Boleh ya? Maka jihad sekarang yang besar adalah jihad kita untuk melawan kehendak atau kejahatan dalam diri. Baik, seterusnya. Waman. Ingat ya, setiap kali mendengar kataan waman, kena sebut apa? Allah marzuqni. Ya Allah, rezekilah kepadaku. Maksudnya kita nak tergolong di kalangan orang yang sedang melaksanakan itu. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa atau sesiapa yang banyak berpuasa menjadi ahli puasa, ahli lisaim, orang yang berpuasa itu. Sesiapa yang menjadi ahli puasa, du'iya min babir rayyan, maka dia akan diseru, dipanggil masuk kepada pintu syurga Rayyan. Pintu syurga Rayyan. Disuruh panggil masuk kepada pintu Rayyan. Hadirin. Boleh? Orang yang hak berpuasa tadi, puasa hak mengikut standard Allah dan Rasul. Dan apa yang dibicarakan oleh para ahli ulama, para ilmuwan, ikut standard itu. Puasa yang memenuhi KPI, standard. Itu dah bahasa kita pakai. Maka mereka ini akan diseru, akan dipanggil. Du'iya min babir rayyan. Maka masuklah kamu melalui pintu syurga yang bernama pintu Rayyan. Adalah ahli syurga masuk, ahli puasa ni. Ahli puasa. Maksudnya, selain daripada puasa fardu yang dalam bulan Ramadan, diiringi dengan puasa-puasa sunat. Contohlah dalam bulan Syawal puasa 6. Kemudian diikuti dengan puasa sunat Isnin Khamis. Maksudnya kita ni ahli puasa. Saya pernah jumpa dengan hamba Allah Ta'ala ni, dalam bab puasa sunat ni, ni atas nilai diri, dia jangan jadikan hukum. Ni atas diri orang itu sendiri.
yang mana puasa sunat dia amal sejak daripada muda sampailah ke hari ini, dia beramal dengan puasa sunat tu. Sekiranya dia tertinggal, dia qada puasa sunat dia. Ini bukan tetap ini bukan perkara yang kena apa pula hukum baru ke? Tak. Ini amalan orang itu sehingga dia meletakkan benda yang sunat itu kerana tarbiyah diri dia kuat, benda itu seolah fardu ke atas dirinya. Seolah fardu ke atas dirinya. Dia rasa tertinggalnya puasa hari Khamis tu satu kesalahan. Oh, dia pun niat Allah puasa pula hari Jumaat. Contoh, kerana nak ganti hari Khamis. Adakah itu wajib buat? Tak. Nak bagi tahu ini tarbiyah atas individu. Individu tersendiri, orang-orang yang tertentu setelah dia mengkhususkan diri dia ke atas tarbiyah dia ke jalan Allah Ta'ala, dia melihat sesuatu yang sunat itu sampai tahap keupayaan dia mampu untuk melaksanakan sampai tahap Masya Allah Tabarakallah. Tertentu. Kita tak boleh nak jangka orang ni. Allahu Akbar. Setengah hak ni yang ni saya sendiri jumpa. Umur 70. Ahli Quran. Setiap pagi ni hadirin semua ni, nak bagi tahu ni, umur tak salah saya masa saya jumpa dia umur dalam sekitar 70. Tak salah saya. 70 ke 71. Macam tu dah berumur lah juga kan. Duduk atas kursi. Solat atas kursi. Tapi dia ahli Quran. Setiap pagi dia mesti baca 2 juzuk. Setiap pagi ni. Start je pagi dia ngaji Quran. Ngaji 2 juzuk. Dia tak ngaji tak cukup 2 juzuk hari tu soalan demam dia. Dia tambah terus. Tak ngaji tak cukup 2 juzuk hari tu dia mesti cari jalan mesti cukupkan juga 2 juzuk. Tabarakallah sanul khaliqin. Ahli Quran ni. Ahli Quran. Anak-anak tabarakallah. Anak tak salah saya dalam 5 orang. Tak jauh kan. Orang Labak ni. Orang Labak. Tapi dia pergi rumah anak dia dekat Shah Alam, dekat Bukit Jelutong. Masa tu saya dapat jemputan pergi rumah tu Masya Allah tabarakallah. Masuk rumah anak tu swimming pool. Kolam renang masuk dalam rumah tu kolam renang dulu. Anak ada yang Profesor Madya, ada yang Datuk, ada yang Doktor. Berjaya. Tabarakallah sanul khaliqin. Hebat. Ahli Quran. Apa-apa yang saya buat, kita buat apa? Hadirin. Jumpa orang-orang yang berada dalam nilai kebaikan ini, ahli Quran ke, ahli puasa ke, ahli ibadah ke, apa semua kan hadirin. Ambil peluang sebaik mungkin. Saya pergi dekat dia, saya kata ni, minta maaf lah saya nak bagi tahu sikit perkara yang perlu kita ambil cakna. Saya duk motivasi. Saya kata, saya panggil dia Mek, orang Kelantan. Orang Tina. Mek buat apa ke anak-anak sampai tahap jadi macam ni? Maksudnya anak-anak dia berjaya belaka ni. Dan dia pula ahli Quran. Sebab anak dia bagi tahu gitu. Mek mesti mengaji Quran sehari 2 juzuk paling sikit. Maksudnya dia memang ngaji Quran selalu. Jadi, saya tanya kat dia, Mek buat apa dekat anak-anak semua sampai jadi macam ni? Pertama, ini jadikan amalan. Pada diri kita dan anak-anak. Dia kata, Mek tak buat apa-apa. Dia kata, Mek orang kampung, Mek tak pandai, tak sekolah. Itu jawapan pertama dia. Tak sekolah, Mek kerja noreh getah sahaja untuk sara anak-anak. Dia kata, Mek tak pandai, tapi Mek setiap pagi, dengar. Setiap pagi pada anak-anak dibacakan Alam nashrah laka sadrak. Anak-anak. Pada anak-anak. Diri sendiri dan anak-anak. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada di pegang kepala anak ataupun dada anak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faghrab. Setiap pagi, hampir setiap pagilah. Maksud ada kalau hari tak tentu tak terbuat pun, maksudnya adanya hari-hari tu setiap hari tu dia buat gitu. Sama ada pegang kat dada atau atas kepala. Cuma dari sudut maksud kepada ayat tu alam nashrah laka sadrak, dilapangkan dadamu wahai Rasulullah Muhammad dengan selapang-lapangnya. Maksudnya keutamaan di dada itu lebih utama. Sebab ayat ini
untuk meredakan suatu daripada rasa gundah gelana, rasa sedih, rasanya Rasulullah berhadapan dengan ancaman Quraisy menentang ni, Allah lapangkan dada Rasul Muhammad. Maka manfaat untuk umat Rasulullah ini, kita ni sendiri adalah orang yang beramal. Kerana kita minta juga supaya kita dilapangkan dada. Kita melalui kesempitan-kesempitan dalam kehidupan, ujian-ujian dalam kehidupan, sampai satu tahap kita ada setengah daripada setengah manusia menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Kerana dada dia sempit, dada dia ni terhimpit dengan satu rasa yang masa kehidupan ni terlalu membebankan dirinya. Dengan seluruh daripada perjalanan kehidupan dia, dengan hartanya tak banyak, dengan dia rasa orang berbenci dia ke apa, Allah Ta'ala alam. Namun kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dilapangkan dada kita ini. Diberi rezeki kepada kita ketenangan. Itulah yang dibacakan. Maka bila saat kita dilapangkan, ada diperasan tak? Ayat tu yang mana Allah ulang 2 kali. Apa dia? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, kesempitan akan ada kesenangan, kemudahan. Setiap daripada, sungguh Allah Ta'ala bagi tahu. 2 kali ulang. Sungguh setiap kesempitan, kesusahan pasti ada kemudahan. Allah, selebat-lebat hujan pun berhenti. Gitu. Selebat-selebat hujan pun boleh berhenti. Itu. Boleh ya? Allahu Akbar, tabarakallah syai'ul khaliqin. Tapi nak bagi tahu apa hadirin? Bahawa ahli-ahli ini, orang-orang yang ahli, maksudnya kalau bahasa kita panggil apa? Pakar. Mungkin kita panggil bahasa kita pakar. Namun ahli ni tak lebih tinggi pada saya daripada sebut pakar dari sudut ahli ibadah. Ahli Quran. Dia memang masya-Allah tabarakallah, satu pakaian diri dia. Last kali dengan Mek tadi, saya buat apa hadirin? Saya pergi tepi dia tu, saya kata Mek doa kat kita, saya buka kepala gini. Saya buka tak kepala kat dia, Mek doa kita. Dia kata kau ni dari mana ni? Datang-datang tepi aku minta suruh doa ni. Allah, 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 tangan dia ni atas kepala. Allah, 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 Allah disebut. Allahu Akbar, rasa masya-Allah, tak apalah tepuk sebab lidah yang menyebut itu ahli Quran. Dia tepuk kepala kita pun tak mengapa. Sebab dia ahli Quran. Allahu Akbar. Barakah ada pada orang. Allah, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puh. Dia buat puh. Dah, pergi. Tabarakallah. Seronok. La ilaha illallah. Tak apa, Mek. Terima kasih. Kita kata macam tu. Angkat, buka ni. Buka. Bagi tepuk. Allah, 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 Allah. Tabarakallah. Syai'ul khaliqin. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Ni. Dari sudut apa? Ahli. Maka ahli ini, siapa-siapa ya? Ahli saja. Maksudnya dia akan masuk ke syurga Allah Ta'ala melalui keahlian dia itu. Kita duduk dalam ahli apa? Kita duduk dalam kepakaran apa? Diri kita. Jangan nilai pakar dari sudut ijazah apa ni, kurniaan manusia kepada manusia. Benda itu luput. Tak ada power, tak kuat. Pakar dari isytihar manusia tak kuat hadirin. Jauh mana dalam kehidupan dunia je. Dalam kehidupan manusia saja, seperti mana pangkat sekalipun, besar mana pangkat sekalipun, takkan ditulis kepada di batu nisan kita. Tak, kalau ada sekalipun tidak dipanggil di mahsyar nanti. Dengan pangkat kita bawa, dengan kepakaran yang kita ada, tak. Kurniaan manusia tak kekal. Namun bila dia ahli di sisi Allah Ta'ala, sampai ke syurga Allah Ta'ala, Allah panggil. Allah panggil sampai ke syurga, ini ahli aku ni. Keistimewaan tertentu Allah panggil kerana dia pakar dia, keahlian dia dari sudut mana. Itu semua dikasih Allah Ta'ala. Kita letak kepakaran kita dari sudut mana saat kita berbicara dengan Allah Ta'ala, saat kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kepakaran-kepakaran yang kita kena ada. Mahir kita dari sudut apa? Boleh ya? Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Kemudian, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, maka setiap daripada sesiapa yang banyak dia bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Banyak tak pintu? Banyak pintu syurga Allah Ta'ala ni. Banyak. So, kita nak masuk pintu mana? Baik, sekarang kita bincang tentang pintu syurga yang bernama Rayyan. Bila Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, menyebut bahawa setiap orang akan masuk ke dalam pintu amalan mereka.
kerana mereka berterusan melakukan amalan ketaatan seperti solat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti infak, seperti jihad, dan semua amal-amal soleh yang dilakukan itu dia ahli. Dia amalan, dia menjadi amalan ketaatan dia, pakaian dirinya. Dia ahli dengan zikir, maka dia adalah ahli zikir. Maka ahli solat malam, ahli qiyam dia. Dia ahli apa lagi? Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, dia lazimnya nah, bila orang itu, dia buat satulah, contoh dia kata ahli Quran lah, kita kata tak, dia ahli Quran. Itu keutamaan dia. Pasti atas dirinya, mengiringi atas dirinya, dia adalah ahli solat juga. Biasakan ahli Quran, dia dah duduk dalam petunjuk, dalam manual utama kehidupan manusia, pasti dia akan iringi dengan solat. Pasti diiringi dengan zikir, pasti diiringi dengan sedekah, pasti diiringi. Makanya dia buat benda-benda hak lain ni, namun keahlian utamanya adalah Quran. Mungkin ada orang zikir, dia ahli dia zikir sehari 100,000, 200,000. Tak kira, ada orang yang berselawat 1,000,000, ada orang yang jawab 100,000, 200,000. Kami di madrasah Madrasah Darul Hasani, Jalan Kebun, sama dengan mudir kami Ustaz Nik Bakri Nikmat dan mursyid kami Syekh Yusuf Mahyuddin Bakhur Al-Hasani selalu menganjurkan program Sejuta Rahmat, yakni kita ajak sesiapa sahaja bersama-sama berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1,000,000 kali. Macam mana nak dapatkan 1,000,000? Kerana kita bukan ahli selawat, kita bukan ahli zikir. Kita tak mampu nak habiskan sehari selawat banyak-banyak kita boleh buat. 100 kali, 200 kali, 300 kali, kita tak tahu keupayaan kita tahap mana. Walaupun ada di antara kita boleh buat sehari 2,000, 3,000. Namun, atas lemahnya diri saya, lemahnya kawan-kawan, lemahnya kita semua, jom kita berkumpul, sama-sama buat. Buatlah ramai-ramai. Seorang 1,000, seorang 200, seorang 500, seorang berapa mampu dia buat. Cuma kita limitkan, sekurang-kurangnya dia kena ambil 1,000. Dia kena ambil 1,000. Cukupkan 1,000. Habis kalau mari 10 orang, mari 20 orang, mari 30 orang, terkumpul lah. Kita nak capai 1,000,000. Gitu. Macam pagi ni insya-Allah akan buat kempen 1,000,000 zikir. Siri yang pertama. 1,000,000 zikir, siri pertama hari ini, iaitu zikir Subhanallah. Zikir Subhanallah. Kita ambil 1,000,000. Hari ini Jumaat. Selain pada berselawat, kita ambil zikir 1,000,000 zikir Subhanallah. Hadirin boleh hadir mendengar taklimat tazkirah kehebatan kelebihan Subhanallah ini pukul, kejap saya tengok, pukul 8.30 pagi ni dalam masa 30 minit oleh mudir Madrasah Darul Hasani Ustaz Nik Bakri Nikmat dekat FB Live. Dia akan menerangkan, kemudian kita masing-masinglah kat rumah kita dengar keajaiban Subhanallah, kemudian zikirlah sendiri-sendiri Subhanallah. Berapa banyak yang kita boleh buat? Buatlah Subhanallah ini, Subhanallah, 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 Subhanallah. Selain daripada kita bersalawat. Semua dikasih Allah Ta'ala. Ini. Mursyid kami, Syekh Yusuf Mahyuddin Bakhur Hasan itu, dia tarbiyah kat atas kita agar melalui keahlian-keahlian tertentu. Maka semua dikasih Allah Ta'ala ruang dan peluang yang kita ada. Meluruskan kehidupan dunia, silakan. Laluilah perjalanan kehidupan dunia ini dengan jalan akhirat. Tak. Lalui kehidupan dunia saat ini dengan jalan akhirat. Iaitu kita lalu kehidupan dunia, mengikut jalan dunia. Kalau sekiranya mengikut jalan dunia, takut tak bertemu di akhirat nanti. Sesama kita. Ajak kita duduk dalam laluan akhirat. Yakni kita dengan ahli kita sebagai ahli Allah Ta'ala. Duduk bersama dengan Allah Ta'ala. Dengan laluan-laluan diturunkan oleh para Nabi dan Rasul. Macam mana para alim ulama menurunkan. Maka seluruh daripada kita, ambil satu. Mana yang kita boleh menjadi suatu tabiat kita. Boleh ya? Jadikan satu tabiat kita. Tabarakallah sana khaliqin. Baik. Jika setiap orang mukmin melakukan satu amalan,
dan berterusan dengan amalan tersebut, dia istiqamah, maka dia layak untuk ke syurga Allah Ta'ala melalui pintu-pintu yang dikhusus baginya dengan amalan itu. Amalan itu, dia buat dengan ilmu ya, jangan main buat sembarono tahu apa, main buat je, tak. Rujuk dahulu, dapatkan nasihat daripada yang ahli, okey, baik. Teruskan. Ini yang perlu kita faham. Kerana Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan selain daripada pintu-pintu yang disebut, dan ada pintu-pintu lain seperti pintu haji, pintu zikir, pintu ilmu. Dan yang paling kanan adalah pintu yang dikhususkan untuk ahli tawakal yang masuk dalam syurga tanpa hisap. Itu lagilah pintu tawakal. Pintu tawakal. Berapa dah kita ni? 7 suku. Pintu tawakal, pintu masya-Allah tabarakallah. Hadirin pernah dengar tak antara isu antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Isu tentang rezeki. Tengok hebatnya ahli-ahli ilmu ni hadirin. Imam Syafi'i kata rezeki ni melalui usaha. Sampailah rezeki pada kita. Imam Malik kata rezeki ni semua daripada urusan Allah Ta'ala. Tak keluar pun, kalau sampai rezeki, sampailah. Jadi, orang lama, kan, otai. Dengan Imam Syafi'i ni kan. Semua ahli ilmu ni kedua-duanya sekali. Masing-masing nak tahankan hujah lah, betul tak ni? Kena kerja barulah dapat rezeki. Tak, rezeki ni kalau Allah sampaikan pada kita, tak kerja pun sampai. Gitu. Boleh tak? Maka satu hari Imam Syafi'i melalui satu tempat orang bercucuk tanam. Lalu orang sedang bercucuk tanam dan ada di antara tempat-tempat tu tengah mengutip hasil. Masa dia lalu tu, ngutip hasil tu, ada orang sedang kutip buah tembikai. Tengah kutip buah tembikai. Jadi dia berkata nak menawarkan diri, boleh tak aku khidmat untuk aku kerja dan dapat sedikit upah dengan aku buat kerjaan. Bagi tuan tanah kata okey silakan bekerjalah, buatlah. Maka dia pun buat, dia bantu dengan sepatutnya apa semua sekali. Penghujung daripada selesai itu, maka dia pun dapatlah upah, mendapat 2 buah tembikai. Dapatlah 2 biji. Jadi, ingat tak mula-mula tadi dia kata apa? Rezeki ni kena kerja. Kena kerja tadi, maka dapatlah upah buah tembikai. Betul tak? Sebab dia kerja tadi. Berarti dia ni, dia tadi dia berhujah dengan siapa? Guru dia, Imam Malik. Imam Malik kata tak kerja pun tak apa, rezeki sampai. Jadi dia pun nak membuktikan bahawa buah itu, dia kerja itu baru dapat upah, dia pergilah ke Imam Syafi'i. Imam Malik. Sekiranya buah lain, mungkin riwayat kata buah lain, tak, mungkin buah anggur ke, buah apa, tak kira. Maksudnya kita fokus sekarang buah. Dan poin utamanya, bekerja dapat upah. Gitu. Jadi bila dia pergi jumpa Imam Malik, dia kata, dia beritahu sekarang, wahai guruku, sekarang aku nak bagi tahu bahawa padamu bahawa aku bekerja ni, aku dapat upah. Inilah buahnya, inilah upahnya. Maka hujah aku menyatakan bekerja itu pasti datangnya rezeki, maka inilah aku punya pendapat. Maka Imam Malik pun kata, aku yang duduk kat sini daripada pagi tadi, mengajar sampai petang 5 hari bawa buah. Maka adakah aku pergi bekerja? Adakah aku pergi kerja? Aku daripada pagi tadi, mengajar sampai petang ni. Tiba datang buah. Tak kira lah buah tembikai ke, buah anggur ke, buah apa. Jadi nak ceritanya rezeki tu, tak bekerja pun sampai juga. Hadirin. Tabarakallah, maka mereka berdua itu, Masya Allah, bergembira lah, seronok lah, dah suka lah kata la ilaha illallah. Tengok, hebat. Tengok ada. Nah. Jadi masih ada punya. Ada. Ahli tawakal. Dia yakin, bila yakin, kata, maklum dah daripada pagi sampai petang, tak kerja, tiba saat datang. Siapa adakah dia minta, ya Allah, hari ni aku nak makan buah anggur. Ya Allah, hari ni aku nak makan buah tembikai. Ya Allah minta. Ada tak? Tiba-tiba datang. Tak kira apa pun datang. Rezeki Allah Ta'ala. Ini yakin. Allah wa yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ahli tawakal. Ahli tawakal dia ada.
Masya Allah, tabarakallah. Kalau hadirin dengar cerita Maryam, tak, mak Nabi Isa, diturunkan rezeki daripada langit juga. Ini rezeki daripada ahli tawakal. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Tak apa nak bagi tahu, minta maaf kongsi cerita tak. Tapi Allahu Akbar. Tapi itulah nak daripada kisah-kisah yang kita boleh lihat bagaimana setiap daripada kita ni bila saat dia ada keahlian tertentu. Allah merezekikan kepada kita min haitsu la yahtasib. Tabarakallah ta'ala kali ini. Mungkin berlaku di antara kita tak? Okey, ada tak? Kita baru berniat rasa lama lah tak makan. Tak pas. Sebab ini ada semua daripada kehendak Allah Ta'ala. Sebab itulah sampai tahap apa tadi? Khususnya ada pintu khusus kepada ahli tawakal ini sampai tahap dia masuk ke syurga Allah Ta'ala bighairi hisab. Tanpa hisab daripada Allah Ta'ala. Tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Jadi pintu rayyan ini boleh dimasuki oleh umat-umat selain daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita maklum apa kefarduan puasa ni? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bermaksud orang-orang terdahulu yang telah tercatat pada dirinya itu puasanya dengan ahlinya dan ahli puasanya itu, maka mereka juga layak untuk memasuki syurga melalui pintu rayyan, bukan hanya untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak khusus kepada kita sahaja, malah umat-umat terdahulu pun sama juga dapat masuk melalui pintu rayyan ini. Baik, semua yang dikasihi Ta'ala, maka inilah kita kena ambil maklum dan cakna dengan apa sahaja daripada amal soleh yang kita buat. Tolong jadikan satu daripada amal soleh kita lakukan itu pengkhususan. Kita ahlikan dia pada satu-satu sudut itu. Apa yang kita boleh buat. Istiqamah dengan perkara itu dan insya-Allah Allah nak kata macam mana ya, hadirin meyakini sebuah daripada sabdaan Rasulullah yang kita bacakan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang menyatakan setiap orang akan masuk daripada pintu-pintu yang ikut amalan itu. Maka tolong jadi orang yang duduk dalam istiqamah itu. Carilah sesuatu, usahalah bagaimana kita beroleh syurga Allah Ta'ala ini atas sebab istiqamah kita melalui amal soleh yang kita lakukan. Seperti yang saya dah sebut semalam dalam kuliah duha semalam, dan saya selalu sebut dalam majlis-majlis ilmu sebelum ini pun selalu bagi tahu apa dia hadirin, kita tak tahu kita ke syurga Allah Ta'ala melalui jalan mana. Kita tak tahu kita mendapat belas kasihan Allah Ta'ala dengan amal soleh mana yang kita buat. Kita tak tahu. Sungguh, kita tak tahu apa yang menyebabkan kita selamat daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka usah berkira. Hadirin nak buat amal soleh, usah berkira, buatlah kadar yang mampu untuk kita buat dengan ada ilmu, buat dengan sebaik mungkin dan istiqamah. Ulang lagi sekali, kita tak tahu ke syurga Allah Ta'ala melalui jalan mana, amal soleh mana. Kita tak tahu Allah belah kasihan kepada kita melalui yang mana satu. Kita tak tahu. Asalkan kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Maka rugilah bagi orang yang ingkar. Rugi orang yang ingkar. Kerana kemurkaan Allah Ta'ala ini tabarakallah, saat dia memperhitung seluruh daripada amal soleh kita, saat itu kita tak boleh nak keluar ke mana lagi dah. Saat itu dia akan dihitung dengan sehitung-hitungnya, sehalus-halus perkara. Maka semua dikasih Allah Ta'ala dalam penuh bulan yang penuh keberkatan ini, ambil ruang dan peluang agar kita menjadi orang yang berusaha untuk menjadi ahli. Ahli yang mana? Sebab kita dalam tarbiyah Allah ni, kita nak istiqamah sampai selepas Ramadan nanti masih lagi istiqamah sebab kita dah mulakan sekarang ini. Contohlah sekarang ni digelar juga Syahrul Quran. Bulan ini digelar sebagai bulan Quran. Kita istiqamah setiap hari membaca 5 ayat. 5 ayat jugalah selepas Ramadan nanti. Dah kadar itu mampu kita buat 5 ayat. Kalau tak boleh buat 5, buatlah 10. Kalau tak boleh buat 10, buatlah 20 ayat. Itulah nak bagi tahu supaya kita adalah orang yang telah pun memulakan niat yang baik ini, nak jadi ahli dalam satu-satu perkara ini berterusan. Ini yang saya tegur kepada ahli jemaah
yang mari ramai-ramai dalam bulan Ramadan ini, lepas tu hilang. Macam kelkatu keluar lepas hujan. Habis dalam tempoh 11 bulan pergi ke mana menyorok? Masuk bulan ni keluar. Saya bukan marah, saya tak halang, saya cuma bagi tahu kepada semua ahli jemaah supaya jangan jadikan ini tabiat, bukan jadikan tradisi hanya memenuhi rumah-rumah Allah Ta'ala pada musim-musim tertentu. Saya bagi tahu tapi saya kena bantai lah. Saya cakap benda macam ni pun saya kena bantai. So kena dekat Facebook mereka, masya-Allah, biarlah yang tu. Tapi nak bagi tahu pun, kita bagi tahu benda ni pun macam satu kesalahan. Macam dia kata menyindir. Tak ada niat nak menyindir. Nak bagi tahu sahaja. Supaya menjadi orang yang benar melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan nilai ikhlas itu ada dalam diri masing-masing. Dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Panjang pula pagi ni. Tak maaf. Allahu Akbar. Tabarakallah subhanahu khaliqin. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat penjelasan bahawa apa yang kita usahakan saat sekarang ini salah satu daripada perkara yang mana menjadi keutamaan, dambaan, motivasi ke atas diri kita untuk mencapai dan wa adkhilna, ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, kami semua ya Allah berada di kalangan orang-orang yang beramal soleh. Itu doa yang disebut oleh Nabi Sulaiman. Disebut Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan kumpulkanlah diriku ya Allah dengan rahmat kasih sayangmu, aku berada bersama dengan orang-orang yang beramal soleh. Dia ada 3 rangkai. Dia ada doa ni, doa 3 rangkai. Ini diajar sendiri oleh bonda saya, mak saya, Hajah Hasmah Haji Awang. Dia ajar kepada anak-anaknya, nak beradik, laksanakan buat doa 3 serangkai ini sebelum usia 40 tahun. InsyaAllah ada kelapangan, insyaAllah hari esok nanti atau masa tertentu kita bincangkan. Bila dapat sanad daripada orang tua kita sendiri, tak ijazah daripada orang tua daripada sudut doa ini, kita sebarkan, jadikan dia amalan. Walaupun dah usia lebih pada 40 tahun pun tak ada masalah. Setiap daripada doa ini daripada firman Allah Ta'ala. Ketiga-tiga rangkai doa ini daripada firman Allah Ta'ala. Ada dalam Al-Quran. Yang 3 rangkai. Ada masa, ada kelapangan, kita jumpa. Saya bahas syarah sedikit tentang 3 doa ini dan jadikan amalan. Antara perkataan tadilah, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, masukkan diriku, masukkan, ni khusus untuk diri, masukkan diriku di kalangan orang-orang yang beramal soleh. Allahu Akbar. Kita kalau Allah tidak letakkan nilai ihsan dia, kasih sayang dia, rahmat dan rahim dia kat atas diri kita, kita duk kumpul kat mana? Soalan, datangkan soalan sendiri je. Sekiranya Allah tidak sayang, tak mari kasih sayang dia kat atas diri kita, agak kita berkumpul dengan ahli mana? Duduk dengan ahli maksiat, habis kita. Tabarakallah, habis kita. Karena itulah kita mahu senantiasa berada di kalangan orang-orang yang beriman, ahli-ahli, orang yang beramal soleh dengan keahlian tertentu. Tabarakallah sana khaliqin. Semua dikasih Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perkongsian pagi ini beri manfaat untuk saya khususnya, peringatan dulu untuk saya khususnya, dan kepada semua para sahabat sekalian yang bersama pagi ini. Dengan penuh keberkatan pagi Jumaat ini kan, walaupun kita masih lagi dalam fasa PKP dan tiada kebenaran lagi untuk mengerjakan solat Jumaat, namun jadilah orang yang menghidupkan Jumaat ini. Jadi orang yang menghidupkan Jumaat ini. Maksudnya zuhur kita pukul berapa, kita adalah orang yang seperti mana bersedia untuk solat Jumaat walaupun kita solat zuhur. Jadilah kita seperti yang mana seperti sebelum ini, menghidupkan Jumaat kita dengan keadaan sekarang. Hidupkan Jumaat juga. Okey, Allahu Akbar. Dan mohonlah semua sekali kan doa dengan hari yang penuh keberkatan, dengan penuh bulan yang penuh keberkatan ini, Allah angkat segera apa sahaja daripada ujian ini, kerana kerinduan kita kepada Jumaat ini, Masya Allah, tabarakallah. Kerinduan kita pada solat Jumaat ini, Jumaah ini, tabarakallah. Semua yang kasih Allah Ta'ala berada dalam hati masing-masing. Walaupun pada setengah daripada manusia itu tidak mengendahkan
dengan solat Jumaat dan segalanya, biarkan mereka itu biarkan dengan mereka dengan cara itu, dengan kita pula berusaha juga mendoakan kepada mereka agar mereka beroleh hidayah. Penghujungnya mengambil tahu. Daripada dia tak ambil tahu tu, kita doa, tugas kita adalah dengan senantiasa mendoakan seluruh daripada kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita agar melimpah ruah sampai kepada orang lain juga. Ini juga termasuk dalam doa yang 3 serangkai itu. Yang mana kita boleh doa agar kebaikan yang kita lakukan ini meresap masuk kepada zuriat keturunan kita. InsyaAllah. Dan mereka yang ingkar, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar mereka beroleh hidayah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Terima kasih pagi ini sama dengan saya meruangkan masa. Sehingga berjumpa lagi. Allahumma syrah sururana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan wa taqwa dan ketakwaan kehadapmu ya arhamar rahimin. Wa alhimni, Allahumma alhimni, ya Allah limpahkanlah ke atas diriku. Sebut ya. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah limpahkanlah ke atas diriku, ilhamkanlah ke atas diriku petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan. Wa aizni min syarri nafsi, dan ya Allah ku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.